Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dah jam 4 Jannatul Firdaus. Alhamdulillah pada tahun ni saya akan ajar awak lagi, tapi subjek yang berbeza. Saya akan ajar subjek baru, iaitu nama subjek itu ialah, ikan dulu. Nama subjek itu ialah reka bentuk teknologi. Pernah dengar tak reka bentuk teknologi? RBT ringkasan dia. Kat sekolah kita pun ada bilik RBT kan. Jadi pada tahun ni awak semua akan belajar tentang subjek baru ini, iaitu reka bentuk teknologi. Okey. Untuk meneruskan kita punya pelajaran pada hari ini, saya nak tunjuk dulu apa tajuk-tajuk yang kita akan belajar pada tahun 2021 ni dalam tajuk ni. Tak apalah, sistem PKP masa tengah PKP pun PKP lah. Kita belajar aje menggunakan apa yang ada. Okey. Saya kecilkan sikit gambar saya. Okey. Pertama sekali yang kita akan belajar pada tahun ni ialah keselamatan. Keselamatan berada di dalam bengkel. Jadi kita kat mana-mana pun sebenarnya mesti ada peraturan-peraturan keselamatan untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang buruk berlaku. Jadi kita akan tengok apakah amalan-amalan keselamatan yang ada di dalam bengkel. Jadi apa yang saya akan ajar ialah tentang peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan juga bahan-bahan yang ada di dalam bengkel RBT. Yang kedua, kita akan cuba belajar tentang maksud simbol-simbol dan juga tanda-tanda keselamatan yang ada di dalam bengkel. Okey, kemudian kita akan mengkaji apa langkah-langkah yang perlu kita ambil kalau berlaku kemalangan di dalam bengkel. Okey. Kemudian kita akan bincangkan tentang kebersihan bengkel, kita akan bincang tentang penyelenggaraan peralatan, dan kita akan tengok akhirnya kita akan merumuskan tentang apa yang akan berlaku kalau kita mengabaikan amalan keselamatan dalam bengkel. Itu tajuk yang pertama. Saya tak nak pergi tajuk yang kedua dulu. Kita akan ulas dulu tajuk yang pertama pada hari ini. Baik, saya akan terus pergi tajuk yang pertama. Okey, ini rukun negara, tak payah tengok, semua dah tahu. Okey, kita pergi kepada ni dia. Tajuk yang pertama, safety. Nampak tak ni simbol-simbol ni? Tanda-tanda ni. Ini tanda-tanda yang biasa kita jumpa kat mana-mana. Kalau kat jalan kita jumpa, ada jumpa tengkorak kat jalan? Tak ada. Kalau ada yang selalu kita jumpa tu gambar lembu, maknanya kawasan tu banyak lembu. Apa yang berlaku bila kita nampak apa yang perlu kita buat bila kita nampak signboard gambar lembu? Bawa kereta laju-laju ataupun kita perlahankan kenderaan? Mestilah kita perlahankan kenderaan kan. Okay, kalau ada bonggol di hadapan, kita nampak signboard bonggol di hadapan, nak buat apa? Perlahankan kenderaan. Takkan kita nak langgar je. Lainlah kalau kita bawa kereta kebal. Okay, kita terus pergi yang pertama. Hari ni awak akan dapat apa? Pertama, kita punya standard pembelajaran, kita akan bincang tentang peraturan keselamatan diri, peraturan di bengkel dan juga peralatan dan juga bahan-bahan. Peraturan-peraturan menggunakan peralatan, peraturan-peraturan menggunakan peralatan dan juga peraturan-peraturan menggunakan bahan. Kemudian untuk standard pelajaran yang kedua, saya nak awak dapat menerangkan maksud dan juga simbol tanda keselamatan. Okey. Tak apa, walaupun ni video ni secara rakaman, mungkin nanti awak boleh memberi jawapan dalam bentuk latihan-latihan yang saya akan beri. Saya tak akan beri banyak, bagi sikit je. Okey, kita ambil dua dulu. Okey. Baik. Apa dia pengurusan keselamatan? Kita baca.
Pengurusan keselamatan yang baik dan bersistematik dapat mengelakkan kemalangan dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Kemalangan berlaku disebabkan oleh kecuaian atau kejadian di luar jangkaan. Oleh itu, semua murid perlu mengutamakan keselamatan yang telah ditetapkan di dalam bengkel RBT. Ni, utamakan keselamatan. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil safety first. Ini gambar pertama, gambar helmet. Maknanya apa? Pakai helmet. Gambar kedua, gambar boot. Pakai boot. Yang ketiga, gambar sarung tangan. Pakai sarung tangan. Yang keempat, gambar cermin mata. Kena pakai cermin mata. Okey. Bukannya maksudnya awak kena pakai boot, kena masuk bilik RBT. Tidak. Dia bergantung kepada aktiviti apa yang kita jalankan pada hari yang tersebut. Okey, kita tengok Terusnya. Ini adalah peraturan keselamatan diri supaya kita boleh mengelakkan kemalangan di dalam bengkel RBT. Okey, yang pertama. Okey, di dalam bengkel kena pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Kita tak boleh berkaki ayam. Kenapa? Kerana mungkin kat dalam bengkel tu ada barang benda tajam, ada paku dan sebagainya. Kalau kita tak pakai kasut, tak pakai pakaian yang sesuai, mungkin akan menyebabkan kemalangan, sama ada kaki kita luka ataupun pakaian kita terbakar. Contoh pakaian yang terlalu gedobo sangat masuk dalam bengkel, kan disambar api, habis semua. Okey, kemudian pastikan rambut diikat dengan kemas. Ni kalau yang perempuan, tapi alhamdulillah kita kat Serap tak ada yang rambut terdedah kan, semua tertutup. Tapi kita kena pastikan tudung yang kita pakai tu tak adalah kita nak kibar-kibar sangat. Pastikan kemas supaya kalau kita buat kerja-kerja yang berkaitan nanti taklah melekat dekat tudung. Kemudian ni bagi yang pakai tudung, masukkan tudung ke dalam apron. Kalau ada apron nanti kita akan gunakan apron, masukkan tudung tu dalam apron supaya tudung tu tak bergibar-gibar. Yang keempat, tanggalkan atau masukkan tali leher ke dalam apron. Ni nanti kalau siapa yang pakai tali leher, masukkan dekat dalam apron. Ataupun kalau baju awak tu ada butang, masukkan dekat dalam butang baju itu, selit. Okey, pastikan rambut diikat. Okey, patuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Ikut apa kata cikgu. Apa yang dah diajar keselamatan tu dipatuhi. Kemudian gunakan alat pelindung diri. Contohnya kalau macam kita corona ni, kita pakai apa? Pelindung. Kita ada face mask, kita ada yang cermin tu kan, untuk tu. Okey. Yang terakhir ialah cuci tangan dengan menggunakan air sabun. Ini ialah peraturan keselamatan diri. Ada berapa semua? Ada 9. Saya ulang balik. Pakai pakaian yang sesuai. Pastikan rambut diikat dengan kemas. Masukkan tudung ke dalam apron. Tanggalkan atau masukkan tali leher ke dalam apron. Masukkan tudung dalam apron ni ada 2 pula. Pastikan rambut diikat dengan kemas. Patuhi semua peraturan. Gunakan alat pelindung diri. Dan cuci tangan dengan menggunakan air. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada peraturan di dalam bengkel. Apakah peraturan-peraturan yang ada di dalam bengkel? Nombor 1, dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Ni memang suka selalu ni. Cikgu tak bagi masuk, dia dah sibuk. Jadi apa yang perlu kita buat bila nak masuk dalam bengkel RBT tu, pertama sekali sampai beratur dulu kat luar. Jangan masuk selagi cikgu belum suruh masuk. Cikgu kena pastikan juga yang dalam tu selamat baru boleh buat masuk. Kalau tak, nanti berlaku kemalangan ataupun perkara-perkara yang tak diingini. Kemudian yang kedua, dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Agak-agak kenapa dilarang bawa beg ke dalam bengkel? Sebab bila letak beg kat dalam bengkel, dia mengganggu kita punya perjalanan dalam bengkel. Kita kan dalam bengkel ni macam-macam peralatan ada. Kalau kita jatuh, tersepak beg kan berbahaya. Okey, faham Yang ketiga, pastikan semua pintu dan tingkap terbuka. Buka pintu, buka tingkap. Supaya apa? Supaya kita dapat cahaya yang cukup dan pengudaraan yang baik.
cahaya kita tak masalah, tapi pengudaraan yang baik ni, okey, kita perlukan apabila kita menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar ataupun bahan yang bergas. Ada takut nanti ada berlaku kebocoran, dah awak tak boleh nak bernafas, semua sesak nafas. Okay, kita pergi yang keempat, minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan juga bahan. Yang kelima, gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Yang keenam, beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Jangan sampai berlaku. Yang ketujuh, bersihkan tempat kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Yang ke-8, bersihkan dengan segera jika terdapat tumpahan di lantai. Yang ke-9, matikan semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Ini peraturan-peraturan dalam bengkel. Tak boleh bawa beg, nak masuk kena minta izin, pintu tu buka, tingkap buka, minta kebenaran kalau nak guna peralatan, guna dengan cara yang betul. Kalau berkemalangan, beritahu cikgu, bersihkan setelah guna, matikan suis, jangan main tinggal aja. Itu peraturan keselamatan. Tadi peraturan diri yang pertama. Yang kedua, peraturan keselamatan dalam bengkel. Okey. Yang ketiga, peraturan keselamatan peralatan. Dalam bengkel kita akan gunakan macam-macam peralatan. Sebagai contoh, dalam gambar ni kita ada tina. Tina ni sejenis cecair yang kita gunakan untuk melunturkan cat, nak cuci berus cat dan sebagainya. Tina ni dia mudah terbakar. Jadi ada peraturan-peraturan yang kita perlukan. Kemudian kita ada yang sebelah kanan ni, spanner, kit alatan tangan, spanner lah, tukul besi lah, apa semua ada dalam ni. Mungkin berbeza sikit lah dengan yang ada kat sekolah kita. Yang sebelah kiri bawah warna biru ni, kit ni pun sama fungsi dia dengan yang tadi. Dan yang ni shellac. Shellac ni ialah kalau kita nak menyapu kayu, varnish. Kita panggil varnish biasanya. Okey. Jadi apa peraturan-peraturan yang kita perlukan untuk menggunakan peralatan-peralatan ni? Yang pertama kita baca, gunakan alatan dan bahan mengikut prosedur. Kedua, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Yang ketiga, bersihkan alatan yang telah digunakan dan simpan di tempat yang betul. Jadi kalau kita nak pakai barang, kenalah ikut peraturan dia. Yang kedua, kenalah berjimat cermat. Kalau kita tak berjimat cermat, terlebih sangat guna, nanti kawan lain nak guna dah tak ada. Cikgu, guru kelas lain, kelas lain yang nak guna dah tak ada. Sebab kita berkongsi. Okey, yang ketiga ni, kita lepas kita gunakan alatan, kita bersihkan. Simpan balik semula. Okey, yang keempat, beritahu guru jika berlaku kerosakan ataupun kehilangan alatan. Jangan sampai hilang. Yang kelima, dilarang menggunakan bekas bahan beracun, bahan kimia dan bahan mudah terbakar untuk dijadikan bahan projek. Contoh nak buat projek apa? Nak buat projek kereta contohnya. Kita nak buat kereta. Nak buat kereta, model kereta. Kita tak bolehlah guna tong racun. Kita tak bolehlah guna tong minyak. Sebab dia nanti mudah terbakar. Tong asid. Berbahaya. Gunakan benda-benda yang boleh. Seperti botol air. Botol mineral. Kita boleh gunakan kertas kotak. Kita boleh gunakan manila card dan sebagainya. Yang keenam, minta bantuan guru jika terdapat sebarang keraguan ketika menggunakan alatan. Tengah-tengah tak tahu ni macam mana. Jangan minta tunjuk kawan. Kawan pun sama juga dengan awak, tak reti. Minta bantuan guru kalau tak faham nak gunakan peralatan. Sebab kalau pandai-pandai sendiri, takut nanti berlaku kemalangan. Okey. Seterusnya, keselamatan peralatan dan bahan. Yang pertama, simpan alatan dan bahan di tempat yang betul. Simpan bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang sesuai, selamat seperti di dalam almari. Pastikan alat pemadam api dan peti pelongan cemas sentiasa dalam keadaan baik. Kita punya bilik aktiviti ada ni first aid kit. Dan juga kita ada pemadam api. Kat sekolah kita, keliling sekolah ada.
Ni gambar ni ialah gambar contoh susunan peralatan yang baik lah. Nampak dia susun cantik, kemas. Dia gantung, ada tempat penggantungan dia. Okey. Baik, sekarang kita tengok pula simbol-simbol. Simbol dan tanda keselamatan. Okey, yang pertama yang biasa kita jumpa yang no smoking. Kenapa no smoking? Mungkin dalam kawasan tu ada minyak. Kalau kita merokok nanti mudah terbakar. Jadi kat sekolah insya-Allah tak adalah yang merokok. Okey. Tidak dimakan kawasan yang dilarang untuk merokok. Yang kedua ni gambar tengkorak. Adakah maknanya ada gambar orang mati? Tidak. Tapi kat sini maksudnya ada bahan-bahan beracun. Biasanya simbol ni diletak di dalam di botol-botol ataupun bekas-bekas yang mengandungi racun. Label. Diberi label macam ni. Okey, kemudian ada gambar fire extinguisher. Alat pemadam api. Kemudian yang bawah tu ada gambar api. Yang ni maknanya bahan yang ada simbol ni, bahan ni mudah terbakar. Jadi kena berhati-hati. Kemudian ni gambar orang tergolek. Ni maknanya kawasan lantai licin. Jangan lari, jangan pijak. Hati-hati. Ni. Ini tanda keluar. Kita kalau dekat dalam kawasan kita punya ni tak ada satu je pintu. Mesti ada dua pintu paling tidak. Pintu masuk, pintu keluar. Sama bilik RDT kita ada dua pintu. Okey, yang ini yang tadi yang mula sekali kita tengok. Peringatan. Baik. Ini cara-cara nak merawat luka-luka ringan. Tengok gambar, kemudian kita tengok penerangannya. Bersihkan luka dengan antiseptik. Ini biasanya nak elok gunakan first aid kit tu. Kalau siapa yang pandai, contoh macam dia BSMM kan, boleh gunakan. Tapi mesti dengan pemantauan cikgu lah. Jangan takut akan sapu benda lain pula. Ni sapu dengan iodin kalau berlaku luka. Kemudian balut luka dengan kain kasa, plaster. Ni kalau kena renjatan elektrik. Kita kalau kena ni, nampak kita punya plug ni jangan kita jolok-jolok sesuka dengan pen ke apa. Sebab pen ni pensel dia mengalirkan tenaga elektrik. Kalau kawan kena kara nampak dia jolok dengan batang kayu, kayu yang kering. Jangan sentuh mangsa, matikan switch dulu. Pisahkan mangsa dari punca kejutan dengan menggunakan kayu kering ataupun tali kering. Jangan pula kita pegang. Kalau kita pegang, kita sekali jadi kejung, melekat. Karas kajung. Kemudian yang ketiga, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan berudara. Kemudian beri bantuan pernafasan sekiranya perlu. Ini tak payah ni biar cikgu buat. Kang awak beri bantuan pernafasan kang, apa jadi nanti. Yang kelima, dapatkan bantuan daripada anggota perubatan. Call ambulance. Okey. Baik. Ini contoh-contoh alat bantuan pernafasan. Alat bantuan kecemasan. Maaf, salah sebut. Okey. Baik. Panjang juga video saya ni. Tak apa. Sebab tu saya masukkan dekat dalam YouTube. Okey. Nanti saya tak nak pergi jauh-jauh sangat. Saya nak tunjuk gambar tentang kebersihan bengkel, yang mana yang bagus dan yang tak bagus. Okey, antara gambar A dan B, kita tengok. Yang gambar A ni dia tersusun, kursi di atas bangku di atas meja. Yang ini bersepah-sepah. Kita tak maulah macam ni. Yang ini, yang gambar seterusnya, tengok dia simpan susun cantik je. Tapi yang gambar kedua ni bersepah-sepah. Okey. Yang ini alat-alat jahitan. Ni awak dah darjah 5 nanti baru belajar jahitan. Yang ni bersepah-sepah. Nampak? Jarum ni kalau bersepah-sepah cucuk tangan kan sakit. Yang ini ni awak akan belajar nanti tentang pen 3 dimensi, macam mana caranya nak bersihkannya semua nanti akan diajar lah. Kalau gunting, biasanya kalau kita dah gunting ni ada benda-benda melekat dekat gunting tu, kena bersihkan. Pisau macam mana, tu nanti kita akan pergi lebih jauh. Tapi hari ni saya nak tengok pada latihan yang ni, yang akan saya bagi dalam WhatsApp nanti. Cara awak buat ni, latihan ni ialah awak tengok, nanti saya bagi dalam WhatsApp. Awak tengok kepentingan menjaga keselamatan dalam bengkel. Ada kat sini ada 2, 4, ada 6. Saya nak awak isi kat dalam ni. Senang aja caranya. Awak ambil kertas
kertas kosong, kertas A4 ke, buku-buku lama awak ke, awak buat peta buih macam ni. Tajuk dia tengah kepentingan menjaga keselamatan dalam bengkel. Kemudian awak buat jawapan dia. Kemudian ambil kamera, snap dan WhatsAppkan kepada saya. Tulis nama. WhatsApp personal, jangan WhatsApp dekat dalam grup. Perkenalkan diri dulu. Cikgu, nama saya Sudin 4 Firdaus. Saya hantar kerja. Ni kerja saya. Snap gitu. Ambil gambar. Hantar pada saya. Nanti saya tanda terus. Faham Jangan hantar dalam grup. Nanti penuh dekat dalam grup kelas. Saya tak mau. Okey? Itu saja. Selamat belajar. Okey. Untuk hari yang pertama ni kita buat ringkas dulu. Jangan lupa buat kerja yang saya bagi. Okey. Dan jaga keselamatan, pakai topeng muka, jaga jarak, pakai hand sanitizer kalau keluar. Okey, kalau tak ada penting, duduk rumah, tengok TV. Okey. Jangan lupa satu lagi, jangan lupa subscribe channel ni. Baik, Assalamualaikum.